Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Pada petang ini kita bersama dengan Al-Kuliah, disiarkan secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3. Dan biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita mendapat maklum balas banyak daripada tuan-tuan dan puan-puan tentang topik-topik. Dan kali ini kita menampilkan topik ataupun tajuk ataupun kemusykilan yang sehari-hari yang berlaku dalam masyarakat kita, berlaku dalam kehidupan kita, berlaku dalam keluarga kita. Dan pada petang ini kita akan bercakap tentang topik yang saya katakan semua orang dah buat ataupun kadang-kadang teragak-agak nak buat, kadang-kadang keliru lagi nak buat kata nak buat, iaitu salat jamak dan qasar. Salat jamak dan qasar, ya, itu tentang sembahyang kita lah bila kita bermusafir. Boleh dikatakan semua orang bermusafir, sama ada kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua pernah bermusafir. Dan adakah kita pernah buat salat jamak dan qasar? Ada orang dia takut-takut, dia tak buat sebab dia kata kemudahan banyak, surau ada, masjid ada, di tepi jalan kan, dia pun tak buat jamak dan qasar. So bagaimana kita lihat pandangan Islam pada petang ini? Dan dalam perempuan, kalau dalam perempuan ada kemusykilan, permasalahan dan nak tahu lebih lanjut tentang jamak dan qasar, boleh tuan-tuan perempuan emailkan kepada kami soalan-soalan yang terbaik. Dan 2 soalan yang terbaik saja kami pilih untuk mendapat sumbangan daripada Pustaka Salam berbentuk 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Siapakah yang bertuah pada petang ini? Mungkin anda yang berada di rumah. Oleh itu, emailkan soalan, SMS-kan soalan kepada kami. Saya akan baca 2 yang terbaik sahaja. Dan bersama saya pada petang ini dalam perempuan, yang tadi kita nampak mula-mula rancangan ini, nampak ada yang pakai baju kuning, keemasan, ada pakai baju hijau, hijau kuning lah, hijau kuning. Ini bukan orang Kedah ni, hijau kuning ya. Ini adalah daripada, siapa mereka? Warga Emas. Sebab tu kuning pun emas. Warga Emas, Sungai Way, SS9 Petaling Jaya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bila saya tengok dia orang, ingat ayah saya, mak saya. Ini pangkat-pangkat mak dan ayah kita perempuan. Warga Emas ya. Okey. Saya perkenalkan ahli-ahli panel pada petang ini. Siapakah mereka? Panelis utama kita, iaitu yang bahagia Ustaz Zahaza Muhammad, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa UIA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat ke? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan yang akan jadi teman gandengan Ustaz pula, iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Ibrahim, seorang pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sikit Ustaz. Alhamdulillah. Kawan lama ni, sejak ada Mesir lagi. Okey. Tanpa buang masa, kita dah sebut tadi tentang salat jamak dan qasar. Mungkin barangkali saya tanya Ustaz dululah. Ya. Boleh Ustaz? Ya, insyaAllah. Pasal Ustaz rapat dengan saya ni, duduk sebelah ni. Tentang solat dulu. Sebelum kita ke jamak qasar ni, solat, di mana pentingnya solat? Sampai ada jamak qasar. Di mana pentingnya solat itu sendiri Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solat ini sebagaimana kita tahu bahawasanya ia adalah salah satu daripada rukun Islam yang kedua selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi solat sebenarnya diringkaskan bahawasanya kepentingan solat, kita sakit dan keadaan apa sekalipun kita wajib menunaikan solat. Kerana solat ini adalah tidak boleh kita biarkan begitu saja berlalu walaupun kita solat dengan mata. Kerana kita tahu bahawasanya kepentingan solat, Tuhan menganugerahkan solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Kita tahu. Dan Tuhan Nabi menerima solat ini di langit. Sedangkan ibadat-ibadat lain semua di bumi. Itu pentingnya Tuhan jemput Nabi untuk menerima solat walaupun di peringkat awal 50 waktu, tapi pahalanya sama 5 waktu, tapi dikurangkan sehingga sampai 5 waktu dan pahalanya sama dengan 50. Dan solat ini ada penilaian seorang itu beriman atau tidak dia mendirikan solat. Ya, terima kasih. Itulah beza Ustaz ya. Solat Nabi terima di langit lah ya. Yang lain puasa, zakat, haji, Nabi terima perintah ini di bumi. Saya tanya Ustaz Azhar pula. Barulah kita terus pada solat jamak dan qasar. Barangkali Ustaz boleh definisi dulu Ustaz. Definisi apa itu jamak, apa itu qasar dan bagaimana sejarahnya bermula Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fauzi, Ustaz Muhammad, para penonton yang ada di studio dan juga yang berada di rumah.
Sebenarnya bila kita melihat Islam ni sebagai satu penyelesaian kepada masalah umat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hujung surah Al-Hajj, ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak mahu ada dalam kehidupan kita ni ada kesusahan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ustaz Muhammad tadi sebentar, bahawa salat merupakan perkara yang pertama yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama Allah akan nilai di depannya kelak ialah salat. Kalau baik salat, semua diterima. Dan dalam ayat daripada surah An-Nisa pula, kalau kita lihat, Allah menegaskan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah satu benda yang telah ditetapkan pada satu-satu waktu. Satu-satu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi melihat kepada keperluan manusia yang sifatnya fleksibel, ada flexibility. Kadang-kadang kita bermusafir, kita berjalan, dan disebut dalam kitab-kitab fiqh perjalanan ni iaitu madhinna al-masyaqqah. Dia membawa kepada kesusahan-kesusahan yang kita tak dapat nak bayangkan. Maklumlah perjalanan. Dan kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 101 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati. Tidak ada masalah untuk kamu untuk memendekkan sembahyang. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina lakum kanu lakum aduwwan mubina. Bahawa bila kamu berada dalam satu-satu perjalanan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu satu kemudahan. Iaitu kemudahan yang dimaksudkan untuk memeringkaskan salat. Jadi di sini kalau kita lihat definisi yang dikemukakan oleh para ulama, contohnya dalam kitab yang akan dihadiahkan kepada tetamu ataupun penonton kita yang cemerlang pada petang ini, kitab Fiqhul Manhaji dalam mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahawa maksud kasar itu, salat kasar maknanya ikhtisar. Ikhtisar ar-rubaiyah ila thunaiyah. Semayang yang 4 diringkaskan menjadi 2. Hanya semayang 4 saja ringkas jadi 2, ibu-ibu sekalian. So maghrib jangan tolak pula ya. Maghrib tolak 2 tinggal 1 nanti. Subuh tolak 2 tinggal 0 pula nanti. Jadi kita tidak mahu. Ini maksudkan salat ikhtisar kasar hanya melibatkan 4 rakaat saja, iaitu Zuhur, Asar dengan Isya. Manakala sembahyang jamak pula ini maksudkan iaitu menghimpunkan seperti yang sabit dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW melakukannya, iaitu merujuk kepada sembahyang Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya. Dan boleh dilakukan dalam 2 bentuk pula. Yang pertama namanya jamak takdim, iaitu kita menghimpunkan salat waktu kedua kepada waktu pertama dalam waktu pertama. Dan sembahyang Asar sebagai contohnya, Asar dengan Zuhur pada waktu Zuhur. Dan kemudian Maghrib dengan Isya, Isya dibawakan ke waktu Maghrib, disembahyang di awal waktu. Itu jamak takdim namanya Ustaz. Yang kedua jamak takhir, iaitulah sembahyang pada waktu pertama dibawa ke waktu kedua, dilakukan dalam waktu kedua. Contohnya tadi dalam konteks yang dikemukakan, Zuhur dengan Asar dibawa ke waktu Asar, sembahyang Zuhur dan Asar dalam waktu Asar. Dan yang melibatkan Maghrib dengan Isya pula, dibawa waktu Maghrib itu kepada waktu Isya, dilakukan dalam waktu Isya. Jadi ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak mahu ada kesusahan kepada kita. Jadi supaya dalam pelaksanaan ibadah yang paling penting ini sekalipun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk tujuan supaya kita tidak lost contact dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus dengannya. Kerana Imam Ghazali bawa Ustaz topik ni cukup menarik dalam Ihya Ulumuddin. Dikemukakan kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala mesti ada tautan yang tidak putus. Jadi dalam keadaan kesibukan sekalipun, kita ada banyak urusan, kita balik kampung contohnya dalam pemusafiran yang diharuskan dalam Islam, kita pergi ziarah rumah orang, kita pergi menuntut ilmu. Dan nanti saya kalau kesempatan saya nak jelaskan pandangan yang menarik untuk kita lihat. Jamak-jamak ni ada berbagai bentuk pula Ustaz. InsyaAllah dalam soalan-soalan selepas ni. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ni Ustaz Mat, satu lagi Ustaz, dia sebut 2 tadi, jamak takdim dengan jamak takhir. Ada yang 3, jamak takyah kata. Okey Ustaz, saya tanya Ustaz, okey, tentang kadang-kadang kita bila sebut jamak, dia nak himpun jamak takdim ataupun himpun jamak takhir ni. Kalau saya pernah lihat orang sembahyang jamak Ustaz, dia punya panjanglah takbir Allah, sebab dia kumpul niat tu, panjang baca niat tu. Macam mana Ustaz, dari segi lafaz niat tu sendiri ataupun niat tu, boleh tak Ustaz tolong susun aturkan niat tersebut supaya mudah orang niat, ataupun macam mana konteks niat tu sendiri dalam jamak takhir dengan jamak takdim Ustaz? Boleh Boleh, tak ada masalah. Ustaz nak berdemo ke, nak bersilat ke? Dia macam ni. Masalah niat ni sebenarnya, niat
Tiada siapa pun boleh cerita niat sebenar. Sebab niat ni dalam hati. Cuma yang kita boleh cerita adalah lafaz. Lafaz ni macam kalau kita nak jamak takdim, katakan zuhur, asar dalam zuhur, itu jamak takdim. Sebab sebagaimana Ustaz Zahzan cerita tadi, iaitu kita mendahulukan jamak solat yang akhir ke dalam zuhur dan qasar sekali. Kita pendekkan sekali. Makna 2 zuhur, 2 asar. 2 asar dalam zuhur dipanggil jamak takdim. Kerana kita dahulukan. Jadi lafaznya, sahaja aku sembahyang zuhur qasar, saya aku sembahyang asar qasar dihimpun ke dalam zuhur kerana Allah Taala. Itu saja. Ringkas. Itu. Mana kita fahamlah qasar kalau 4 jadi 2 lah kan. Itu. Saja saya ulang sekali lagi, sahaja aku sembahyang asar qasar dihimpun ke dalam zuhur kerana Allah Taala. Itu saja. Yang niat zuhur, Ustaz? Niat zuhur pula? Zuhur pula kalau kita masuk dalam asar daripada jamak takhir, iaitu sahaja aku sembahyang zuhur Qasar? Qasar dihimpun ke dalam asar kerana Allah Ta'ala. Lepas tu Allahu Akbar, memang niat dah. Takat tu memang kita nak sembahyang tu, itu niat dah, masuk dah. Bukan, jadi orang timbul masalah tak payah niat. Bukan tak payah niat, niat dah. Dah hadir dah? Dah memang hadir. Cuma kadang kita ragu, niat ke tidak. Ustaz, memang niat dah. katalah begini Ustaz, disebabkan panjang sangat Ustaz, boleh tak katalah penonton-penonton kita di rumah dia lagi nak jamak kasar dengan jamak takdim katalah ya. Dia niat awal-awal Ustaz. Saja aku solat zuhur kasar 2 rakaat. Dalam hati ni, dalam hati. Kemudian Allahu Akbar. Dan sebenarnya kalau dalam hati itu memang dah susah kita nak tafsirkan, itu memang sebenarnya. Umpamanya kita nak buat sesuatu, dia mari macam mana? Cuma kita pindahkan niat ini sebab ditakrifkan niat qasdu syai' muqtarinan bil fi'al. Kita qasad sesuatu disertakan dengan perbuatan panggil niat. Sebab itu kalaulah kita tak buat, tak panggil niat. Kita Allah tu dah niat tu kan, dia mari dah. Memang, tapi kita yakin ini bukan niat tu, itu cuma perasaan. Cuma kadang kita nak kita kata kita ketika duduk kita datang nak pergi nak beli gula contohnya. Tiba-tiba dia datang, kita pergi beli. Itu niat. Memang ada. Itu cuma kadang bisikan-bisikan membuatkan kita tak yakin. Okey Ustaz. Kalau lebih jelas Ustaz nanti kita tanya Ustaz Zahzan pula, ada tambahan-tambahan ke, ada dia punya nasi tambah ke Ustaz? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad. Dan saya rasa cukup jelas apa yang digambarkan tadi. Kita ni kadang-kadang orang Islam, orang Melayu terutamanya, kita keliru di antara lafaz dengan niat. Niat ni sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bapa-bapa dan para penonton di rumah. Contohnya, Ibnu Abdul Bar ketika menjelaskan bab niat ini dalam hadis yang pertama dari himpunan Riyadhus Salihin yang Imam Nawawi jelaskan situ, bab yang pertama bab ikhlas, bab niat. Jadi bila kita lepas sembahyang subuh tadi contohnya, ataupun lepas sembahyang Jumaat tadi Ustaz-Ustaz ya, kita terus niat nak sembahyang asar berjemaah. Niat tu kita dah siap pasang. Cuma bila datang waktu salat asar itu, kita berada di atas tikar sembahyang belakang imam atau kita menjadi imam, kita terus saja melakukan takbiratul ihram kerana niat kita sudah ada daripada waktu zuhur dan kita dikira dapat pahala daripada waktu Jumaat tadi ataupun waktu zuhur tadi. Baiklah Ustaz. Itu gambarannya. Niat dalam lafaz ini yang selalu mengelirukan orang Melayu tu. Ustaz telah menguatkan apa yang Ustaz Ahmad Mat Ibrahim sebutkan tadi. Jadi puan-puan, kita sambung lagi, banyak lagi perbincangan yang hangat-hangat tentang solat jamak dan kasar. Kita berehat dulu. Jumpa lagi selepas ini dan kita ikuti salat jamak dan kasar pada petang ini yang membicarakan tentang betapa pentingnya solat. Kok mana pun kena buat solat. Jadi saya tanya Ustaz, adakah Ustaz Zahzan ya, adakah semua keadaan boleh kita jamak dan kasar ataupun ada syarat-syaratnya tertentu? Barangkali kita lihat apa syarat-syaratnya, sebab kadang-kadang orang dia pergi jalan rumah sebelah rumah pun jamak juga. Pergi lebih kurang 2 km pun kasar juga. Jadi adakah di mana syarat-syaratnya Ustaz tentang kepentingan keharusan jamak dan qasar? Silakan Ustaz. Penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Pertamanya kalau kita lihat, tadi saya terlupa jawab satu soalan Ustaz ya, berkenaan dengan tarikh pensyariatan salat ini sendiri sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, contohnya Al-Fiqhu 'ala al-Mazahibil Arba'ah oleh Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili, menjelaskan bahawa pensyariatan salat kasar ini lebih awal daripada salat jamak. Iaitu salat kasar diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa.
Musafir yang melibatkan sembahyang yang 4 rakaat yang telah dijelaskan tadi. Setengah mengatakan 40 hari selepas berlakunya hijrah, setengah mengatakan pada tahun 2 hijrah, setengah mengatakan pada tahun 4 hijrah. Jadi ada perbezaan pandangan. Yang penting perkara ni adalah warid dalam hadis-hadis sahih dan disepakati, bahkan ada setengah mazhab ibu sekalian. Kalau kita lihat mazhab Malik dan juga Abu Hanifah mengatakan wajib kena kasar once bila kita ni musafir. Cuma mazhab Syafi'i, mazhab yang kita anuti di Malaysia ini, beranggapan mengatakan bahawa dia merupakan satu, siapa yang tidak melakukan salat kasar ini, dia telah pun meninggalkan yang aula. Dia meninggalkan yang aula, artinya meninggalkan sunnah yang penting yang Nabi SAW jelaskan, yang Nabi ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, salat jamak ini pada tahun ke-7 hijrah dalam satu pandangan ibu-ibu sekalian, maknanya agak lambat daripada salat kasar. Jadi sebenarnya bila kita melihat masalah kasar ini, pertamanya saya nak tegaskan, kadang-kadang kita jumpa dengan ramai orang yang menolak kebolehan atau keharusan jamak dan kasar ini, Ustaz. Ya, mereka mengatakan bahawa sekarang RNR ada banyak, naik kapal terbang 2 jam 45 minit dah sampai. Apa lagi kesusahan? Kerana ayat 11 surah Nisa yang dibacakan tadi, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kamu takut orang-orang kafir melakukan satu perkara kepada kamu. Tapi Habib Ibn Kathir, seorang mazhab Syafi'i, menjelaskan mantuk ayat ini yang kita pakai, bukan mafhumnya. Begini, ada seorang datang jumpa dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, lalu bertanya kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cukup hebat, yang tinggi kedudukan di sisi Allah dan Rasulnya. Maka bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kan sekarang keadaan sudah jadi aman, negara sudah jadi kuat, sudah memiliki kekuatan ketenteraan dan sebagainya, semua orang gerun pada kita, perlu apa lagi kita melakukan salat safar ini, salat dalam musafir ini, jamak dan kasar, dua-dua bentuknya. Lalu jawab Sayyidina Umar, sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Dulu aku pernah tanya pada Nabi, aku merasa hairan, Nabi telah menjelaskan kepada aku dalam hadis sahih riwayat Muslim, ini merupakan sedekah yang Allah berikan kepada kita, dan siapa yang tidak menerima sedekah daripada Allah, mafhum daripada hadis ini, maknanya kita tidak menghargai pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar sini para penonton yang ada di rumah, kita masalah kita kadang masalah niat yang mengongkong, mengekang kita, yang menyebabkan kita takut niat macam mana, nawaitu pula, nawaitu lain belakang. Jadi akhirnya bimbang tak mahu lakukan salat. Beginilah ibu-ibu sekalian, bagi mudah. Kalau dalam kitab-kitab fiqh yang ada di Malaysia ini mengajar, guru-guru, tuan-tuan guru mengajar pondok, mengajar untuk semayang mudah saja. Usalli lillahi ta'ala. Betul Ustaz? Usalli lillahi ta'ala. Semayang kerana Allah, kerana niat dah berjalan. Dalam perjalanan itu kita memang sudah sematkan dalam hati kita, kita nak melakukan jamak dan kasar. Jadi kita ajar anak-anak kita untuk berhenti di mana-mana perhentian, untuk mereka mengetahui kemudahan yang Allah berikan sebagai satu rukhsah ini. Baik, kita pergi pada syarat jamak sebenarnya, syarat kasar dahulu. Pertamanya kalau kita lihat kasar ini, yang pertama mestilah kita telah memulakan musafir. Maknanya kalau contoh saya duduk di Kuala Lumpur ini, saya telah pun keluar dari rumah saya. Katalah saya duduk di Damansara ini, saya keluar sampai dekat PJ sana, dekat Sengawi, maknanya sudah keluar daripada rumah saya sudah mulakan musafir. Yang kedua syaratnya mesti keluar daripada sempadan. Sempadan ni zaman dahulu mereka ada pagar, tapi sekarang malai perbandaran pun kita tahu sudah masuk ke bandaran yang berikutnya, sudah dikira kita bermusafir. Dan yang ketiga, kita dalam keadaan kasar ini tidak boleh berimamkan kepada orang yang sembahyang tamam. Contohnya, saya nak sembahyang zuhur 2 rakaat kerana saya musafir, saya nak lakukan secara kasar. Ibu-ibu faham ke ni? Macam tak faham je. Bila kita nak kasar, maknanya kita musafir, kita tak boleh sembahyang dengan imam yang sedang melakukannya secara sempurna 4 rakaat. Faham ya? Baik. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kalau kita lihat, kita dalam konteks ini tidak boleh berniat untuk melakukan perjalanan tersebut lebih daripada 3 hari. Maknanya 4 hari ke atas. Once bila kita niat, kita nak duduk situ 4 hari ataupun lebih, tidak termasuk hari datang dan hari kita keluar, maknanya kita sudah jadi mukim. Bila kita sudah jadi mukim, kita tidak layak lagi untuk melakukan salat ini secara ringkas itu tadi. Faham ya Bapak-Bapak, para penonton sekalian? Ini masalah fikah yang kadang-kadang orang abaikan. Dan saya pergi Ustaz kepada syarat jamak takdim pula. Jamak takdim ini kalau kita lihat, syarat yang pertama mestilah dilakukan dengan tertib. Kalau kita buat salat asar ke dalam waktu zuhur, mestilah mula dengan waktu zuhur dulu, kemudian baru ikut asar. Kalau nak kasar macam Ustaz Muhammad terangkan tadi, kita kasarlah. Tapi tetap zuhur 2 rakaat yang awal, kemudian baru asar. Kalau jamak ini jamak awal waktu,
Jelas ya? Ini perkara pertama. Yang kedua syarat, mestilah kita niatkan dalam sembahyang yang pertama dalam mazhab Syafi'i bahawa kita nak menghimpunkan salat yang kedua dalam waktu yang pertama. Artinya sebaik-baiknya masih takbiratul ihram. Tapi kalau kita terlupa, boleh lagi diniatkan sampai sebelum kita beri salam. Baru saya akan combinekan sembahyang asar selepas ini. Nombor 2. Nombor 3, syaratnya mesti dilakukan berterusan mengikut pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Maknanya mesti dilakukan bergabung. Apa istilah mualat? Mualat maknanya lepas sembahyang zuhur itu terus kita buat sembahyang asar 2 rakaat. Kalau kita berhenti pergi minum teh sekejap, sambung balik semula, tak boleh. Ya, maknanya waktu asar sudah pun luput, kita kena buat pada waktunya nanti. Ini nombor 3. Dan nombor 4, mestilah kita berterusan dalam perjalanan. Macam kata, kita mesti melakukan kedua-dua salat itu sempurna sebelum sampai ke tempat destinasi yang kita nak pergi itu, kalau dia melibatkan iqamah, mukim. Ya, ini syarat jamak takdim. Syarat jamak takhir pula ada 2 saja, senang saja. Bila kita melakukan sembahyang di akhir waktu, tinggal waktu zuhur dalam waktu asar, kita semasa berada dalam waktu zuhur, kita sudah sematkan dalam hati, waktu zuhur ni ya Allah, aku nak buat dalam waktu asar nanti. Cukup. Tak payah nak cari bahasa Arab di pula Ustaz ni. Nak cari bahasa Arab kan terjumpa yang lain pula. Baik, ini nombor 1. Nombor 2, ya mestilah kita selesai mengerjakan kedua-dua salat itu sebelum kita sampai ke destinasi yang kita tuju. Tapi kalau contohlah ya, kalau kita menaiki kereta api laju di negara-negara membangun, ada tempat untuk kita semayang, ya, kereta api ini sampai dekat dengan rumah kita, maknanya kita sudah memulakan semayang yang kedua, tidak mengapa. Ya, ini penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama, dan dalam kitab Fiqh Manhaji yang dihadiahkan ni ada gambaran lanjut kepada perkara seperti ini. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sebenarnya warga mah di sini ada tak soalan-soalan? Ada? Ayahanda, bonda-bonda, ada soalan untuk tanya Ustaz? Okey. Alhamdulillah. Okey, boleh bangun anda, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Rashid bin Haji Ma'nu nak mengajukan soalan, berapa jauhkah yang kita boleh melakukan salat jamak daripada kita meninggalkan tempat? Okey. Okey Ustaz, berapa jauh Ustaz? Ustaz Mat, berapa jauh Ustaz Mat? Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut sukatan yang dibuat atau mengikut nas yang daripada hadis Rasulullah SAW, iaitu lebih kurang 80 km, 540 meter lah, lebih kurang begitu, ataupun dipanggil 48 batu. Di jamak yang jamak dan qasar yang boleh kita lakukan setelah kita berniat untuk melepasi jarak ini. Bitamamiha, dengan kesempurnaannya. Kalaulah kita naik kereta tapi tak tahu pergi ke mana, kita keliling dunia, tak boleh qasar sebab kita tak tahu destinasi. Mesti kita tahu di mana yang kita nak pergi, tapi dengan yang tempat yang kita nak pergi tu dengan bukan untuk maksiat lah. Ada untuk menziarahi kawan, pergi tengok orang sakit. Kalau nak pergi ambil kita kena loteri ataupun tu tak boleh. Kurang-kurangnya 2 marhalah Ustaz. Kurang-kurang 2 marhalah. 2 marhalah. Jadi paling mudah Ustaz, kalau kita pergi mana-mana, kita set kat meter kita lah, meter kereta meter tu. Kereta kan ada meter. Ya, mudah. Kita set tekan situ kan, boleh tengok. Kalau 81 km ke atas, boleh. Kita pun boleh jamak dan qasar, tidak ada masalah. Okey. Okey, ada lagi soalan? Ayanda, okey ada. Okey. Bagus dia, aktif sungguh warga mak ni. Tengok sana, TV sana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syah bersama. Ya. Ingin mengajukan soalan lah. Ini bersabit dengan Ustaz. Ya. Waktu kita semayang, katakanlah kita semayang zuhur 2 rakaat untuk jamaknya kan. Waktu kita nak jamak tu, kita buat semayang jamak dulu ke zuhur dulu? Pertama, yang keduanya selepas zuhur lah katakan dulu kan, kita kena qamat lagi tak? Okey. Masih Haji. Okey Ustaz Hasan, ringkas saja. Zuhur jamak dulu ke qasar dulu? Serentak ya? Ya, serentak boleh. Serentak boleh. Yang kedua tadi tentang Kita kena qamat tak? Okey Ustaz, kena qamat ataupun tidak? Orang kata tengah-tengah antara solat-solat tadi tu. Ya. Yang pertama tadi soalan sudah jelas. Yang kedua iaitu tentang qamat, dia merupakan perkara yang mulhaq dengan salat. Jadi mulhaq dengan salat ini dia termasuk. Jadi dituntut juga kita untuk melakukan iqamah untuk salat yang kedua itu. Okey, terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi? Soalan bonda-bonda? Bonda tak ada? Mak bonda? Mak dara? Ayanda?
Okey, tak ada. Okey, fikir dulu ya. Okey Ustaz, ada sikit masa Ustaz tentang orang sakit Ustaz. Yang dia kata di hospital ni dah sakit, dia kata dia pun tak sembahyang Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Berkenaan dengan solat orang sakit, dia ada solat orang sakit dan dia boleh jamak di antara dua solat ini untuk memudahkan kepada orang sakit tadi. Walaupun dia panggil orang salisul baul, maksudnya orang yang penyakit dedas, dikatakan boleh dijamakkan. Kencing tak lawas. Kencing tak lawas. Okey. Boleh dijamakkan. Jadi orang yang di hospital tu boleh jamak. Orang sakit tu boleh jamakkan zuhur dengan asar untuk meringankan dia bebanan dia tu. Kemudian tu ada ulama-ulama berpendapat bahawasanya kalau seorang itu ada anak kecil, tapi kerana sibuk dengan anak tu, kadang-kadang maklumlah ada najis apa gitu, dia bimbang takut masa tak sempat, dia boleh juga jamak. Itu nas ada yang dibincangkan oleh ulama di sini. Bukan perkara baru, tapi benda tu ada dalam kitab yang dibincangkan. Yang untuk memudahkan mereka, kata zuhur dengan asar, walaupun ada di antara ulama mengatakan boleh dibuat macam ni. Zuhur dengan asar, kita sembahyang zuhur dekat dengan asar, lepas tu baru kita sembahyang asar. Itu satu pendapat. Tapi yang jelasnya mengatakan bahawa sini boleh jamak terus zuhur dengan asar dalam satu masa, iaitu zaman zuhur. Boleh. Okey, maknanya ke mana pun Ustaz kena sembahyang jugalah. Sembahyang tetap tak boleh diabaikan walau keadaan apa sekalipun. Okey Ustaz, nampaknya kita kena berehat dahulu Ustaz. Kita bagi laluan kepada Bisworld. Kita dengar berita tentang ekonomi dulu. Tapi jangan mana-mana. Setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk yang begitu dekat dengan kehidupan kita, itu salat jamak dan qasar bersama dengan Ustaz Zahazan Muhammad, ada UAE, dan juga Ustaz Muhammad Ibrahim. Jadi saya nak tanya kepada yang bahagia Ustaz Zahazan lah, tentang ini. Kalau pada hari Jumaat Ustaz ya, orang nak musafir pada hari Jumaat, ada kaedah-kaedah ataupun syarat-syarat bagaimana melayakkan dirinya. Kadang-kadang dia nak teruskan musafir, tak nak tinggal, tak nak singgah masjid untuk solat Jumaat. Dia nak terus sampai kat destinasi, dia nak solat zuhur dengan asar, jamak kasar. Dia tak mau tinggal, dia tak mau solat Jumaat tadi. Adakah kelaikan-kelaikan tertentu di mana pada hari Jumaat dia kena buat something lah supaya dia boleh tinggal Jumaat? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fauzi, Ustaz Muhammad, izinkan saya sebelum menjawab soalan ini untuk membantu, untuk menjelaskan, menyokong apa yang dikemukakan Ustaz Muhammad sebentar tadi, iaitu dalam satu hadis Nabi SAW, dan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, artinya merupakan hadis sahih, bahawa Nabi kana yajma' bainal maghrib wal isya wa bainal maghrib wal isya wa dhuhr wal asr yusalli 8 wa 7. Nabi dalam satu keadaan, Nabi pernah sembahyang zuhur dengan asar dijamakkan di Madinah. Dan juga dalam lanjutan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, min ghairi safarin wala khaufin, tanpa ada sebarang perjalanan pada waktu itu dan tanpa sebarang ketakutan. Kerana kita kena ingat ibu-ibu sekalian, ayat berkaitan dengan 101 yang dibincangkan tadi dari surah Nisa, dia ada kaitan dengan 102 surah yang sama, iaitu menceritakan tentang salatul khauf. Salatul khauf ni salat ketika orang Islam dalam peperangan, dalam ketakutan contohnya. Jadi Nabi telah melakukan sembahyang zuhur dan asar dijamakkan, dan maghrib dan isyak dijamakkan, maknanya 8 dengan 7 pada hari yang sama, tanpa ada sebarang perjalanan musafir dan tanpa ada sebarang ketakutan. Lalu yang meriwayatkan hadis ni seorang daripada perawinya, Daud, mengatakan la'allahu lailatun matiratun, agaknya malam itu hujan agaknya. Lalu yang lain menyahut mengatakan asa, mudah-mudahan, agaknya begitulah. Tapi daripada hadis ini bila ditanya kepada Ibn Abbas dah mengatakan aradan nabiyyu alla yuhrij ahadan min ummatihi. Nabi tidak mahu menjadikan umatnya susah. Itu sebab kalau kita lihat dalam penjelasan oleh Imam Muslim ketika mensyarahkan hadis ini dalam syarah Muslim, Imam Nawawi turut menjelaskan ada beberapa lagi bentuk jamak yang Nabi lakukan selain daripada jamak ketika bermusafir. Ini untuk menjelaskan apa yang Ustaz Muhammad sebutkan tadi. Dan Imam Nawawi merupakan seorang mazhab Syafi'i menjelaskan perkara ini. Yang pertama, jamak yang pernah Nabi kerjakan ketika berada di Arafah dan Muzdalifah. Nabi melakukan salat secara jamak. Yang kedua, Nabi SAW dan musafir yang kita bincangkan tadi. Dan yang ketiga, dalam keadaan hujan. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat nombor 1, mestilah mereka ni pergi ke tempat melakukan sembahyang itu di tempat yang orang berjemaah. Tak boleh kat rumah hujan,
kita pun jamak Zuhur dengan Asar. Ya, Nafi boleh. Tak boleh ibu sekalian ya. Yang kedua syaratnya mesti hujan itu berterusan sampai kita memberi salam salat yang pertama memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan permulaan salat yang kedua. Dan nanti menjelang waktu asar tak payah sembahyang balik semula ibu-ibu sekalian. Ini ada dalam sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita di Malaysia ni barangkali kurang sikit harajnya, kurang sikit kesusahannya. Kerana kalau negeri Arab sejuk kalau waktu hujan. Terutamanya Jordan, tempat saya belajar dahulu di Syria dan sebagainya memang sejuk. Dan yang ketiga, dibenarkan jamak juga dalam penjelasan Imam Nawawi di sini. Dalilnya adalah kuat bila berlaku kesakitan, sakit. Macam yang dijelaskan oleh Ustaz Muhammad sebentar tadi. Ini bila kita sakit. Ya, dalam konteks orang yang sakit dan orang yang menjaga orang yang sakit pun dalam konteks itu dibenarkan untuk melakukan jamak. Ya, jadi jamak yang dibentuk yang jelas mazhab Hanafi nama jamak suri, jamak dalam bentuk surah. Kita sembahyang zuhur di hujung waktu, nanti elok saja bagi salam, kejap lagi 2-3 minit masuk asar, kita pun sembahyang asar. Itu pun boleh. Tapi kata Imam Nawawi, tidak ada masalah untuk kita jamakkan salat dua salat itu dalam satu waktu kerana menjaga orang yang sakit itu. Itu menjadi keutamaan. Ya, kerana syariat ini disyaratkan untuk menjaga jiwa raga antara dia punya maqasid, antara dia punya tujuan. Dan yang terakhir sekali kalau kita tengok salat dalam bentuk ada keperluan. Contoh ibu-ibu sekalian, ni realiti yang berlaku dalam hidup. Seorang datang trainer daripada luar negara nak mengajar marketing dan orang Islam perlu belajar marketing. Orang ni duduk di satu unit dalam bank dan peristiwa ni benar-benar berlaku di soal dalam majlis fatwa. Dia datang, dia perlu hadir ke kursus ini kerana dia seorang saja orang Islam. Kalau dia pergi sembahyang nanti menyebabkan ilmu tu orang-orang bukan Islam yang dapat, dia tak dapat dan kos dibayar tinggi oleh syarikat yang berkenaan. Ini fatwa kebangsaan. Jadi bila dia keluar nanti dia tak boleh ikuti benda-benda yang akan tertinggal. Jadi bila ada hajat dan keperluan, dengar baik-baik ya, bila ada hajat dan keperluan, kerana kursus ini penting, ilmu itu untuk orang Islam miliki, maka dia dibenarkan juga untuk melakukan salat secara jamak. Ya, dan begitu juga dalam penjelasan tadi, kalau ada kesusahan dalam setengah-setengah perkara pun saya kira tidak ada masalah untuk melakukan jamak ini. Iaitulah dalam bentuk Islam datang untuk bu'istu bil hanafiyatis samha. Aku ini kata Nabi diutuskan dengan membawa satu Islam yang bersifat fleksibel untuk kemudahan orang. Dan jawapan Ustaz ni pendek je, saya tak nak cakap panjang. Dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan nak melakukan musafir, kalau pada hari Jumaat kita nak digugurkan tuntutan Jumaat itu, mesti keluar sebelum salat subuh, sebelum azan subuh hari Jumaat itu. Artinya bila kita keluar dan masuk subuh, kita tidak boleh meninggalkan salat Jumaat lagi. Kita kena buat salat Jumaat. Kena buat salat Jumaat 2 rakaat bersama dengan imam. Jumaat ni memang Jumaat lah kan. Lepas saja sembahyang Jumaat itu, kita terus bangun untuk 2 rakaat asar yang dijamak takdimkan dengan Jumaat dan qasar sekaligus. Faham ya? Apa syarat dia dalam mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i satu mazhab yang sifat ihtiyat. Mestilah keluar sebelum subuh, sebelum azan subuh, barulah melayakkan kita untuk tidak dituntut melakukan salat Jumaat bagi yang lelaki, yang waras, sihat dan sebagainya, syarat-syarat yang dikemukakan itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz Hazan ni, Ustaz ada soalan SMS daripada, saya tak tahu siapa namanya. Ada nombor handphone, nanti kita hubungi. Tentang petugas perubatan, termasuklah doktor, nurse, dan attendant hospital lah yang terlibat dalam bilik pembedahan. Boleh tak dia jamak dan qasar? Bukan ni, jamak dan qasar. Boleh Ustaz jelaskan? Buat demo sekali ke macam mana Ustaz? Ni dan doktor perlu pergi ke surau tak? Ataupun sebenarnya kat situ je, boleh tak? Dia memang mudah tak? Dia dalam seperti Ustaz Zahzan menceritakan tadi, bahawa kalau ada keadaan, ada hajat, ada kepentingan, maka boleh kita jamakkan. Lebih-lebih lagi seorang doktor yang menjaga nyawa manusia. Kalaulah dia tinggal, boleh jadi orang itu akan mati. Walaupun begitu, mengikut Syekh Muhammad Ghazali mengatakan bahawa tugas doktor itu adalah fardu kifayah, tetapi ada ketika jadi fardu ain. Ketika mana? Ketika dia mengobat seorang tu, membuat pembedahan. Kalau dia tinggal mati, maka terpaksalah dibolehkan dia untuk jamak solat ketika itu. Dan ketika itu, maka bukan lagi lebih kepada wajib lah, kan, untuk menyelamatkan nyawa. Barangkali doktor tu sudah tengok Ustaz Al-Kuliah pada petang ini. Boleh tak Ustaz bagi pandangan, perlu tak doktor pergi ke surau tu semayang bilik bedah tu je Ustaz? Sebenarnya
oleh kerana keperluan dia macam dia boleh semayang di situ. Sebab kita tahu bahawasanya semayang jemaah ini walau apa keadaan pun dia adalah sunat. Kerana menjaga nyawa adalah lebih besar, adalah wajib. Jadi kita dahulukan yang wajib daripada yang sunat. Itu sunatnya. Jadi semayang jamak takdim ni dengan jamak takhir. Jamak takdim iaitu kita jamak takdim iaitu dan qasar sekali. Kalau asar kita masuk ke dalam zuhur. Jadi saja aku semayang asar qasar dijamak ke dalam zuhur kerana Allah Taala Allahu Akbar. Tu dia dah niat dah ada kan. Kemudian kita semayang sujud semua sekali 2 rakaat, kita bangun, kita sambung asar. Saja aku semayang asar 2 rakaat di qasar dihimpun ke dalam zuhur kerana Allah Taala Allahu Akbar. Macam biasalah sujud 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis. Kemudian semayang jamak takhir pula. Kita jamak takhir iaitu kita sembahyang zuhur dan asar. Jadi sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar ke dalam asar kerana Allah Taala Allahu Akbar. Jadi kita sembahyanglah sampai 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita bangun, kita sembahyang asar pula. Sahaja kami asar qasar 2 rakaat dihimpun ke dalam zuhur. Zuhur 2 rakaat ni bukan dalam asar kerana Allah Taala Allahu Akbar. Jadi apabila semayang yang akhir dipanggil jamak takhir. Kalau kita buat di awal jamak takdim. Itu. Tak ada jamak takwil, jamak takdim lagi. Jamak takyah tak ada juga? Tak ada. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Ni kan yang doktor saya sebut, doktor dia takbir Ustaz. Dia jamak saja ke ataupun boleh qasar sekali Ustaz? Sebab dia bukan musafir ni. Yeah. Dia nak sakit saja. Dia nak jamak 2 waktu ataupun boleh qasar sekali Ustaz. Dia jamak untuk qasar ni dia ada satu bab yang tertentu. Saya ingat Ustaz Zahzan boleh tambah. Yang ni saya tak berani untuk mengatakan sesuatu. Okey, masih Ustaz. Okey Ustaz Hasan, tentang tadi tu. Yang doktor ni ataupun petugas hospital. Jamak saja ataupun qasar boleh juga? Jamak saja dibolehkan, qasar tidak dibolehkan. Kerana qasar ni syarat dia mesti musafir. Seperti yang dijelaskan syarat-syarat yang saya kemukakan tadi. Ustaz, sebelum saya terlupa ada satu benda yang penting untuk ibu semua tahu. Ada satu peristiwa yang penting yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ini Nabi SAW telah pergi ke Mekah dan tidak ada jadual yang khusus untuk mengetahui berapa hari Nabi akan berada di Mekah. Dan dalam peristiwa ini Nabi telah berada di Mekah selama 18 hari. Nabi melakukan sembahyang secara jamak dan qasar. Ya, dan ada para ulama membahaskan perkara ini. Imam Nawawi menceritakan sendiri bahawa dalam konteks ini ada beberapa perbezaan pandangan. Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan 10 hari, Muawiyah mengatakan 18 hari. Ada berbeza-beza pandangan. Tapi yang pentingnya mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um sendiri, Al-Imam Syafi'i menjelaskan mengikut apa yang aku redha pada pandangan ini 18 hari. Maknanya kalau kita pergi satu tempat, misi kita belum komplit. Contohnya askar, bukan saja doktor yang tengok ya. Askar ditugaskan ke perbatasan. Dalam tugasan tersebut dia tak tahu berapa lama akan berada di sini. Maka dalam tempoh itu dia boleh jamak dan qasar selagi tidak melebihi tempoh 18 hari. Selagi tidak melebihi tempoh 18 hari, kerana Nabi pernah melakukannya. Tapi Ibn Taymiyah ada satu pandangan lagi Ustaz. Dia kata bukan saja 18 hari, berapa lama pun tidak ada masalah, kerana kerja itu yang menjadi keutamaan. Memandangkan batasan negara ini perlu dijaga bagi seorang askar, begitu juga bagi orang-orang yang ada misi-misi yang tertentu. Maknanya Ustaz, dia pergi itu asasnya tidak lebih 3 hari saja. Tapi misinya belum habis lagi, sambung, dia pun tak tahu bila. Sampai 18 hari, dia boleh jamak dan qasar. Kalau pergi 19 hari, 20 hari, dia kena sembahyang tamam, penuh 4 rakaat. Jadi dalam perempuan cukup jelas. Apapun kita ada masa lagi untuk tanyakan soalan, kita sambung selepas ini. Kepada anda yang sudi menonton Kuliah pada petang ini, dan kita pun dah sampai ke hujung rancangan. Sebenarnya banyak tuan perempuan SMS, email depan saya ni berpuluh-puluh. Tapi ada yang dah terjawab dah, niat ke nak sembahyang zuhur dulu ke asar dulu dah dijawab dah banyak ya. Tapi ada yang kami tak dapat nak pilih nak macam mana kan. Yang tadi kami pilih yang doktor-doktor, petugas-petugas perubatan, misi-misi, nurse dan sebagainya. Ini yang kedua pula untuk Ustaz Zahzan. Soalan daripada saya sendiri ni Pak Supir lah, Pak Supir. Ni Pak Supir bawa bas. Adakah boleh salat qasar ataupun jamak bagi seseorang yang bertugas sebagai menubas? Dia bukan nak musafir pun. Memang kerja dia bawa bas. Sana sampai beratus-ratus kilometer kadang-kadang.
Kadang satu hari satu malam tu 2 trip pergi balik. Jadi adakah boleh dia jamak kasar? Silakan Ustaz Hasan. Bagi yang bertanya, jawapannya adalah harus, kerana ini adalah merupakan amalan sunnah Nabi SAW dan merupakan amalan dua orang sahabat yang penting, habrul ummah, iaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Seraya mereka telah mengatakan tilka min sunnati Rasulillah SAW. Bila mereka berada berjalan perjalanan yang jauh, memandu bas ekspres sebagai contohnya, perjalanan sentiasa berada di atas roda dari Kelantan ke Melaka ke Johor dan sebagainya, maka orang semikian dia layak untuk melakukan salat secara jamak kasar kerana dia adalah sentiasa bermusafir. Ya, Islam tidak membebankan sesiapa umatnya. Ustaz, okey Ustaz, akhir sekali Ustaz. Apakah kita dah bincang gedebuk tentang solat jamak kasar? Apa sebenarnya hikmah Tuan jadikan solat jamak kasar untuk kita semua umat Islam? Silakan Ustaz. Okey. Solat adalah merupakan, kita tahu semua adalah fardu. Jadi untuk memudahkan kepada umat Islam, kepada orang Islam ni, Tuhan meringankan kita dari 4 menjadi 2. Bukan setakat itu saja, tapi dihimpun dalam satu masa. Dan jadi Allah Ta'ala tidak mahu kita melupakan dia. Jadi Allah Ta'ala ingin kita sentiasa berdampingan dengan dia, iaitu ketika kita sujud. Kita tahulah bahawa solat ini kita sujud walaupun 2 rakaat, tapi kita tetap bersama Tuhan. Masa ketika itulah rahmat akan datang. Jadi orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan berarti dia tak nak rahmat Tuhan. Itulah rahmat salah satu daripada hikmah yang Allah Ta'ala fardukan di mana saja kita berada, walaupun 2 rakaat, disunatkan kita melakukan solat qasar dan jamak sekali. Terima kasih. Okey, Ustaz Hasan, sikit Ustaz. Ini ada isu juga Ustaz. Sikit Ustaz, 30 saat saya jawab ya. Tentang seorang kaki tangan pejabat nak balik ke rumah, katakanlah ya, sekarang ini maghrib, dia solat maghrib. Dia ada tahu memang jalan jam. Adakah boleh dia pejabat, dia balik ke rumah yang tak sampai 2 marhalah, dia semain dia pejabat dengan jamak terus. Maghrib, jamak takdim dengan isyak. Isyak tadi jamak takdim. Boleh tak boleh Ustaz? Ni jalan jam Ustaz ni, nak tak sampai ke rumah, katakanlah begitulah. Bagi saya kes ini tidak layak seorang itu melakukan jamak ataupun kasar, kerana di rumah dia adalah keadaan elok dan keadaan tidak menghalang dia, tidak ada mazannatul masyaqqah, itu tidak ada. Mazannatul masyaqqah itu hanya ada dalam konteks bermusafir semata-mata. Seperti yang Ustaz Muhammad telah sebutkan tadi, wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat itu kerana untuk mengingati aku. Jadi apalah susahnya untuk lakukan salat itu di rumah yang keadaan damai, aman, tenang, ada aircon pula kadang-kadang Ustaz ya. Ya, Ustaz. Jadi kita tak mahu orang merengah-rengahkan solat pula ya. Jadi dalam perempuan cukuplah sekali itu pada petang ini tentang solat jamak dan kasar. InsyaAllah kita akan war-warkan lagi tentang solat-solat ini. Jadi pada minggu hadapan, menarik tuan-tuan perempuan. Dia punya tajuknya itu, iaitu akad nikah. Siapa nak menikah? Kita tengok siapa akan menikah minggu depan bersama dengan Ustaz Badli Shah Alauddin. Jadi perempuan, InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Salam ceria dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.